Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura yang baru dilantik dan ketua-ketua perwakilan asing yang baru secara berasingan. Majlis tersebut berlangsung pagi tadi di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lim Hong Hwai, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Mac 2016. Ini diikuti oleh Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Siddiq bin Ali, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Tuan Yang Terutama telah menerima surat watikah pelantikan daripada ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 September 2020. Duli Yang Teramat Mulia kemudiannya berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing yang baru secara berasingan. Mula-mula menghadap Puan Yang Terutama Gerda Winkler, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Mr. Thomas Hellmeyer, Timbalan Duta Besar Republik Persekutuan Jerman. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam, menyertai bersama Tuan Yang Terutama Miss Natalie Gowes Barnes, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British. Seterusnya menghadap Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Miss Chintana Wong Pesut, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia. Ketua-ketua perwakilan asing baru tersebut telah menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 10 September 2020. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, satu kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 dengan kes yang sembuh seramai 141. 405 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5,547 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 53 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 54,356. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sementara itu, Kementerian Kesihatan maklumkan bagi orang ramai yang ingin mendapatkan ujian saringan SARS-CoV-2 swab, terutama sekali mereka yang ingin membuat perjalanan ke luar negeri, hendaklah menjalankan ujian saringan SARS-CoV-2 sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum tarikh penerbangan mereka, tertakluk kepada syarat-syarat negara yang akan dituju. Hasil ujian berkenaan akan mengambil masa dan orang ramai hendaklah bersabar untuk mendapatkan keputusan mereka. Orang ramai yang ingin mendapatkan ujian SARS-CoV-2 swab bagi perjalanan ke luar negeri boleh mendapatkan di lokasi yang telah ditetapkan. Pusat Kesihatan Berakas beroperasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 hari dan 2 petang hingga 4 petang. Pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu beroperasi dari pukul 2 petang hingga 5.30 petang. Sementara di Kompleks Sukan, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha beroperasi setiap hari, kecuali hari kelepasan awam. Waktu beroperasi bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam. Beberapa buah rancangan projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-11 ketika ini berjalan dengan lancar walaupun negara mengalami sedikit cabaran semasa pandemik COVID-19.
Beberapa projek tergendala sedikit tetapi ada langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi kelambatan itu. Justru Kementerian Pembangunan sentiasa memantau projek-projek yang dilaksanakan supaya dapat disiapkan pada tarikh yang ditetapkan. Yang berhormat Datuk Seri Seti Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan menjelaskan perkara tersebut ketika ditemui RTB semasa lawatan kerja ke tapak-tapak projek yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan pagi tadi. Kita telah pun dapat melawat banyak rancangan-rancangan projek yang di bawah RKN ke-11. Alhamdulillah nampaknya semua projek-projek ini berjalan dengan lancar. Walaupun pada masa ini kita menghadapi cabaran COVID-19. Some projek ada mengalami sedikit kelambatan, tapi alhamdulillah dengan ada cara mitigasi yang membolehkan melancarkan projek ini, alhamdulillah projek ini dengan lancar berjalan. Projek ini berjalan dalam 20% sudah, and some of them almost siap sekarang insyaAllah dalam bulan April tahun depan. Dan monitoring ataupun pemantauan projek-projek ini bukan saja dijalankan sewaktu implementation, tapi juga sewaktu projek ini mula start ataupun berjalan dari segi ia punya design, dari segi ia punya tendering, proses sokongan dan hinggalah sampai ia penyiapan. So Kementerian Pembangunan sentiasa memantau projek-projek ini supaya ia akan dapat dapat dilaksanakan mengikut apa yang seperti apa yang target kita ni untuk menyiapkan projek ini insya-Allah. Semasa lawatan ini, Menteri Pembangunan berpeluang memantau dan meneliti dengan lebih terperinci perkembangan projek-projek berkenaan dalam memastikan ia berjalan dengan lancar serta menepati kualiti dan tarikh siap yang telah ditetapkan. Tinjauan bermula di tapak projek pembinaan Jejambat Kampung Lugu yang termasuk dalam RKN ke-11 dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya dengan menelan belanja kira-kira 12.9 juta ringgit. Projek tersebut mula dilaksanakan pada November 2019 dan dijangka siap November tahun depan. Apabila siap nanti, ia akan memudahkan serta memendekkan masa perjalanan orang ramai, khususnya para penduduk di kawasan berkenaan, tanpa perlu menggunakan Jalan Tutong Lama atau U-turn Lebuh Raya Muara Tutong, iaitu sejauh 6 km. Projek skim pembaikan dataran banjir Sungai Tutong, pencegahan banjir di sebelah hilir dan hulu Sungai Tutong bertujuan bagi mengurangkan kejadian banjir di beberapa kawasan seperti Kampung Ukong, Kampung Pancong, Kampung Rambai dan beberapa kawasan lain. Kedua-dua projek berkenaan telah mula dilaksanakan pada 15 Oktober 2018 dan dijangka siap pada 14 April 2021. Juga menyertai lawatan kerja berkenaan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan. Kejayaan sesebuah masjid dalam mengendalikan pelbagai aktiviti adalah hasil kerjasama dan komitmen semua ahli jawatankuasa masjid. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Pameran lukisan yang bertajuk The Flowing Ancient River merupakan lukisan yang menggambarkan lebih dari 4 dekad karya yang berdasarkan perspektif sejarah zaman kuno. Pameran yang mencerminkan kehidupan penduduk Sungai Brunei kini berlangsung di bangunan Kedutaan Republik Turki di Kampung Manggis 1. Pameran solo hasil dari pelukis tempatan Pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas dilancarkan petang tadi. Ianya dibukakan kepada orang ramai sehingga 20 September ini. Pameran tersebut dirasmikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan.
Tuan Yang Terutama Suat Agung Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke Brunei Darussalam dalam ucapannya antara lain berkata, pameran seumpama itu adalah yang kali ketiga diadakan yang dikendalikan oleh beberapa pelukis tempatan dengan harapan untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk menghargai hasil pelukis tempatan. Pameran kali ini menggambarkan kampung air sebagai permulaan tamadun Brunei dalam bidang politik, maritim, perusahaan dan punca mencari rezeki. Kejayaan sesebuah masjid dalam mengendalikan pelbagai aktiviti bukanlah terletak di bahu pegawai masjid atau imam seorang sahaja, tetapi juga ia hasil kerjasama dan komitmen semua ahli jawatan kuasa masjid yang sama-sama berganding bahu dalam memakmurkan masjid. Perkara tersebut digariskan oleh pemangku pengarah hal ehwal masjid semasa majlis penyampaian surat lantikan ahli jawatan kuasa takmir masjid yang baharu bagi tahun 2020 hingga 2022. Dan penyampaian sijil penghargaan mantan ahli jawatan kuasa takmir bagi 2018 hingga 2020 bagi Masjid Duli Raja Isteri, Pengiran Anak Damit. Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri berkata ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid bertanggungjawab untuk membantu para pegawai masjid dalam kesempurnaan perjalanan masjid dan memajukan pentakmiran serta hal ehwal masjid. Hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku penasihat ahli jawatan kuasa takmir masjid Duli Raja Isteri, Pengiran Anak Damit. Majlis berlangsung di masjid berkenaan di Jalan Bebatik Kilanas. Julangan titah graduan bersepadu akan memulakan perkhidmatannya esok 13 September di Jalan Bunga Teratai, Kampung Jaya Setia, Perpindahan Berakas. Graduan bersepadu mempunyai 5 buah anak syarikat dalam bidang berlainan dan dikendalikan oleh 53 graduan tempatan. Awang Zaman bin Haji Ghaffar, pengerusi Tuan Kuasa Kerja Pengurusan dan Operasi Graduan Bersepadu mengungsikan perkara tersebut semasa wawancara dalam rancangan Rampai Pagi. Menurut Awang Zaman lagi, syarikat tersebut ditubuhkan sebagai usaha dan inisiatif yang judul kalinya diungkayahkan bagi memberi peluang kepada para graduan daripada pelbagai latar belakang akademik untuk berkhidmat kepada masyarakat melalui bidang keusahawanan atau perniagaan. Kita berharap di graduan sepadu berharap dan percaya para graduan yang melaksanakan dan mengurus tadbir outlet ya, 5 outlet ini mampu melaksanakannya dengan baik. InsyaAllah. Walaupun dari pelbagai bidang pendidikan yang berbeza, tapi kita percaya mereka mampu mengaplikasi apa jua kemahiran yang mereka perolehi daripada kursus-kursus yang mengikuti di peringkat universiti. Kita berharap para masyarakat setempat dan seterusnya di seluruh negara akan menyokong usaha ini. Dan mereka-mereka ini, para graduan ini akan menjadi perintis atau pioneer bahawa keusahawanan itu boleh kita teroka walaupun kita adalah anak-anak tempatan. Sementara itu, julangan titah graduan bersepadu diwujudkan bagi melahirkan graduan yang serba boleh dan juga mempelopori bidang keusahawanan dan perniagaan. Selain itu, ia juga dihasratkan sebagai perintis bagi para graduan. Desainer graduan merupakan salah satu anak syarikat di bawah naungan graduan bersepadu yang berkhidmat sebagai butik dan kedai jahit. Diungkayahkan oleh 5 graduan dari pelbagai latar belakang, para graduan telah menjalani latihan dari syarikat ternama dalam bidang rekaan dan seni jahitan. Alhamdulillah, sesuatu yang baru untuk kami, sesuatu yang agak asinglah untuk kami sebab kami adalah berlainan latar belakang. Jadinya ini adalah kemahiran. Memang dari kosong kami belajar. Alhamdulillah, dan masa ini kami sangat bersyukurlah di atas peluang yang diberikan ini. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili graduan designer ingin menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia di atas peluang dan juga inisiatif yang diberikan kepada para graduan untuk menjadi graduan yang lebih berdaya saing dan juga mandiri. InsyaAllah kami akan bekerja keras untuk menjadi graduan yang serba boleh dan juga mempelopori bidang keusahawanan dan juga perniagaan ini.
Menjadi sebuah pusat tuition yang berprestasi tinggi dengan kualiti perkhidmatan yang melangkau ekspektasi merupakan visi Tutor Graduan. Tutor Graduan akan mengintegrasikan corak pembelajaran dan pengajaran melalui diagnosis assessment untuk menyalurkan pelajar-pelajar kepada differentiated curriculum. 60% dari tenaga pengajarnya mempunyai pengalaman sebagai guru-guru tuition. Saya telah dihantar ke sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah di mana di sana kami didedahkan kepada 21st century learning. Dan saya juga telah dilatih oleh pensyarah-pensyarah dari Universiti Brunei Darussalam di mana saya diperkenalkan kepada teori pembelajaran yang sesuai selaras dengan piawaian Brunei Teacher Standard. Dan prestasi saya juga telah dinilai oleh Jabatan Sekolah-Sekolah. Alhamdulillah, rezeki lillahi ta'ala dan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli yang telah memberi kepercayaan dan peluang pekerjaan untuk mengukayahkan Tutor Graduan sebagai salah satu unit di bawah projek Graduan Bersepadu. Dari sini juga saya menimpa ilmu dalam meluaskan dan menyebarkan lagi pengetahuan dan pengalaman untuk melahirkan anak didik selaras dengan wawasan 2035. Pasaria Graduan diungkayahkan sepenuhnya oleh graduan-graduan tempatan dari pelbagai latar belakang pendidikan. Beroperasi setiap hari dari pukul 6.30 pagi sehingga 10 malam. Pasaria Graduan menyediakan barangan keperluan harian dari bahan-bahan kering dan basah yang berkualiti dan memenuhi piawaian keselamatan makanan. Belum kami ditempatkan di sini, kami semua ditempatkan di syarikat yang ternama untuk menjalani latihan. Depends on kami punya position masing-masing. Sangat bersyukur dan beruntung sebab peluang ini jarang akan didapat di mana sajalah. So macam ini salah satu kami punya stepping stone because kami ini datang dari pelbagai latar belakang. Jadi kami semua bersatu dalam satu macam minimart ini. Terima kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas peluang yang diberikan kepada graduan-graduan kerana mempercayai kami untuk membangunkan lagi program ini. Unit sajian graduan berkonsepkan kafe gaya moden yang menawarkan lebih 70 jenis makanan. Menariknya, beberapa minuman yang ditawarkan adalah resepi graduan-graduan sendiri. Kaki tangan unit ini terdiri daripada para graduan tempatan yang telah berjaya menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang dari universiti-universiti dalam dan luar negara. Saya selaku guest service officer sebagai team leader di sini. Kami seramai 17 orang. Kami diberikan latihan secara intensif selama 1 tahun 8 bulan. Program ini adalah salah satu julangan titah dan kami telah menyambut seruan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ini bagi salah satu cara mengurangkan kadar pengangguran di negara Brunei Darussalam ini. Terima kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Unit Pustaka Graduan pula menjual alat-alat tulis dan menyediakan beberapa perkhidmatan termasuk fotokopi dan laminating. Diungkayahkan oleh graduan yang mempunyai latar belakang yang berbeza dari institusi pengajian tinggi tempatan. Unit ini menawarkan pakej-pakej bagi memudahkan para ibu bapa dengan harga yang berpatutan. Sebelum saya bekerja di sini, kami diberi latihan berbagai bidang lah, macam dari segi perakaunan, cara mengorder barang apa, cara receiving stock apa. Sangat gembira lah dan juga teruja mendapat pekerjaan di sini dan diberi peluang lah. Kira di sini kami dapat belajar daripada bawah macam mana membuka the bisnes, cara menguruskan bisnes. So kami belajarlah banyak yang kami pelajari lah dari sini. Junjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kerana memberi peluang kepada kami untuk menceburi dalam bidang keusahawanan.
Merujuk kepada siaran media Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi bertarikh 18 Jun 2020 bertajuk Tindakan Pengawalan Penyebaran COVID-19 di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei LTAB ke arah langkah-langkah pengawalan COVID-19, Jabatan Penerbangan Awam DCA dalam kenyataan yang memaklumkan tata cara menghantar penumpang-penumpang ke London, United Kingdom pada 14 September 2020. Semua penumpang sama ada rombongan maupun persendirian hendaklah menggunakan kaedah drop-off sahaja. Bagi penuntut-penuntut yang mengikuti penerbangan BI 003 ke London, United Kingdom pada 14 September 2020 adalah dikendaki untuk membuat check-in awal pada hari Ahad 13 September 2020 bermula jam 7 malam hingga 10 malam. Penuntut-penuntut juga adalah disaran untuk mengikuti apa-apa jua nasihat yang dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan mengenai tata cara berlepas. Penumpang-penumpang lain yang juga mengikuti penerbangan BI 003 ke London, United Kingdom pada 14 September 2020 adalah juga digalakkan untuk membuat check-in awal. Sementara itu, orang ramai yang menggunakan perkhidmatan di lapangan terbang antarabangsa Brunei dinasihatkan agar sentiasa mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan iaitu untuk terus-menerus melaksanakan tanggungjawab sosial dan langkah-langkah pencegahan termasuk mengamalkan penjarakan fizikal. Orang ramai juga dikendaki menggunakan aplikasi Bru Health dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar di LTAB. Para pengguna lapangan terbang adalah dikendaki untuk terlebih dahulu memaskini status kesihatan masing-masing melalui aplikasi berkenaan serta memahami dan mematuhi pensyaratan yang diperuntukkan dengannya sebelum masuk dan menggunakan perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan di LTAB. Dalam hubungan ini, kerjasama orang ramai dan pengguna-pengguna lapangan terbang adalah sangat-sangat diharapkan dalam sama-sama mencegah berlakunya penularan wabak berkenaan. Pembentukan akhlak yang sempurna dilengkapi dengan didikan agama dapat membentuk syahsiah dalam membendung masalah gejala sosial ke arah kestabilan institusi kekeluargaan dan keharmonian masyarakat. Perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa juga berperanan mencorakkan akhlak yang baik dan membentuk jati diri generasi belia yang berguna pada masa depan. Perkara tersebut antara intipati forum bertajuk Punca Isu Sosial Kalangan Belia dan cara mengatasinya diadakan pagi tadi di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil, Kampung Kudang Tutong, sempena awal tahun 1442 Hijrah. Forum disampaikan oleh ahli panel terdiri daripada Awang Haji Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, penolong pencara Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Awang Muhammad Waiz bin Tajuddin, Ketua Unit Belia Masjid Kampung Junjungan. Hadir Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Jadi setiap anak yang akan dilahirkan, anak-anak sekitar semua dilahirkan. Forum antara lain bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang menangani masalah sosial selain memberi peluang serta mengajak para belia dan belia wanis masjid bagi sama-sama mendengar kesan bahaya gejala sosial. Forum merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pekan Seri Daerah Blight mengadakan program Qiyamul Lail bagi belia masjid daerah berkenaan. Seramai 50 orang belia masjid dari daerah Blight mengikuti program tersebut. Antara pengisian program termasuk mendengar tazkirah bertajuk Belia Sihat dan Penyayang Tanpa Gejala Sosial yang disampaikan oleh Awang Haji Aminuddin bin Haji Yusof, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Pagi tadi program diisikan dengan aktiviti kempen kebersihan di dalam dan luar masjid. Program selama 2 hari itu antara lain menggalakkan belia mendekati masjid, bersilaturahim dengan para jemaah dan ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya mendidik belia agar tidak terpengaruh dengan gejala sosial. Perasaan saya mengikut program ni memang sungguh gembiralah sebab mengikut program Qiyamul Lail ni macam kira dapat mengetahui lagi lebih dalam apa arti Qiyamul Lail ni.